Cuba tengok. Kau cuba bagi tahu dekat jemaah talabul ilmi tu. Muka surat yang apa cetakan baru, muka surat 26. Muka surat 26 tengok apa yang perenggan 2 daripada bawah tu. Talabul ilmi. Qauluhu. Jumpa lagi Hajar Rana. Kak ini kan jumpa. Kalau dah jumpa saya nak baca dah. Jumpa. Qaulu talabul ilmi dalam tu Jumpa tak jumpa. Tu saya tak baca lagi tu. Jadi mungkin baru ni Ilmu. Memang tak baca lagi. sebab itu benda penting tu. Lepas tu saya nak baca. Saya pun berperasan tengok macam rasa macam terlepas pandang. Sebab kita dulu baca qaulu faridatun saja. Tak ingat macam dalam yang atas tu. Tengok dalamnya. Qauluhu talabul ilmi. Hajar Rana jumpa dah? Senyap lah Hajar Rana. Kalau senyap tu maksudnya jumpa tu. Kalau jumpa saya baca lah. Okey Ustaz, boleh baca. Jumpa. Ustaz 26. Talabul ilmi ai syar'i tu kan Ustaz kan? Ya syar'i. Syar'i. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu talabul ilmi. Apa dia talabul ilmi? Ayat syar'i. Jadi menuntut ilmu tadi tu. Menuntut ilmu itu dipanggil menuntut ilmu syarak. Ayat syar'i. Lagu mana kata syar'i itu? Nak takmim. Sawa'un al-wajibu ainan. Sama adalah wajib itu dipanggil wajib aini. Bila sebut wajib aini dipanggil fardu ain. Wajib itu fardu. Macam mana dia katakan wajib syarak? Menuntut ilmu syarak tu sama ada wajib aini. Wajib aini tu wajib tu fardu lah. Fardu ain. Fardu ain ni fardu di atas tiap-tiap individu. Katauhidi. Seperti tauhid. Wal fiqhi. Wa ilmi. Apa tu? Da'atil qulubi. Ilmu bagi penyakit-penyakit hati. Wa ilmi da'atil qulubi. Ilmu bagi penyakit-penyakit hati. Itu benda wajib. Macam mana ilmu penyakit hati? Kal hasadi wal ujbi wal riya'i. Seperti hasad. Kaf tu dia panggil kaf li tamsil. Ini wa misalu zalika ilmi da'atil qulub kainun kal hasadi. Nampak tu tu kita takdir tu deh. Kaf tu dia nak misal pada kata ilmu bagi penyakit hati tu. Wajib belajar juga tu. Seperti hasad kal hasadi wal ujbi wal riya'i. Tafriq dia fayajibu. Soalan kata iza alimta tilkal qaidata, apabila mengetahui oleh kau akan demikian itu kaedah. Ataupun iza alimta tilkal ilma syar'iyyah. Boleh juga. Apabila mengetahui oleh kau akan ilmu syarak itu, fa akunu laka, maka aku nak kata bagi kau, kata apa? Fa yajibu ala kulli ahadin. Maka wajiblah iaitu di atas tiap-tiap satu. Wajib kita mempelajari itu di atas tiap-tiap seorang. Fa yajibu ala kulli ahadin, maka wajiblah ia
ia menuntut ilmu tadi tu ala kulli ahadin, di atas tiap-tiap orang. Yajibu tu rujuk domir pada kata talabul ilmi. Maka wajiblah ia menuntut ilmu tu ala kulli ahadin, di atas tiap-tiap seorang. Wajib. Kalau nak tambah sikit boleh. Fayajibu ala kulli ahadin ai wujuban ainian, akan sebagai wajib aini, akan sebagai fardu ain. Habis. Kama qala al-Ghazali, seperti mana berkatalah oleh Imam Ghazali. Fa'il tak ada lagi tu. Silap. Fayajibu ala kulli ahdin, maka wajiblah di atas tiap-tiap seorang. Wajib apa? Ai wujuban kainat, akan sebagai wajib yang adalah seperti berkatalah oleh Imam Ghazali. Wajib apa tu? Ai ya'rifa, tu fa'il dah. Situ itu fa'il. Tu face. Ai ya'rifa hududaha wa alamatiha wa asbabaha. Ay ya'rifa, oleh bahawasanya mengetahuilah ia kullu wahidin tadi. Mengetahui, mengenallah ia tiap-tiap seorang tadi tu. Hududaha. Hudud tu bukan hukum hudud Ini ta'rifnya. Dia panggil ta'rif bil haddi. Ilmu antik. Ta'rifnya ta'rif bagi salasah. Apa ta'rif bagi 3? Hasad, ujub dengan riak. Tu bis rujuk pada kata hasad, ujub, riak. Lepas tu kita kata hududah salasah. Yang ni ta'rif bagi ujub, bagi hasad, bagi riak kita kena tahu juga. Sebab dipanggil fardu ain. Ajurana. Satu. Wa alamatiha, dan tanda-tandanya, tanda bagi 3 tadi. Tanda bagi hasad, tanda bagi ujub, tanda bagi riak. Wa asbabaha, atau pada kata hududaha. Dan juga sebab-sebab daripadanya, daripada 3 tadi. Macam mana boleh jadi kata sebab jadi hasad, sebab jadi ujub, sebab jadi riak. Tu dia. Yatajannabaha. Habis. Mari tengok. Sebab apa tu? Dia panggil ilat. Ilat pada kata, ilat bagi sesuatu yang mahzub, ilat pada kata ilmi da'atil qulubi. Sebab apa boleh kata kita kena mengetahui akan ilmu da'atil qulub? Sebab apa? Wa innama kana ilmu da'atil qulub, ataupun wa innama kana ta'rifu, wa innama kana ya'rifu ilmu da'atil qulub. Sesungguhnya adalah mengetahui akan ilmu da'atil qulub tu. Sebab apa? Liyajtanibaha. Tak kena. Betul lah. Liyajtaniha ke liyajtanibaha? Ada ba. Kita tak ada baha tu. Menjauhi tu katanya. Liyajtanibaha. Supaya lam tu panggil lamukai. Supaya menjauhilah ia tiap-tiap seorang tadi tu akan da'atil qulub. Sebab apa kita kena tahu ta'rif bagi
Hasad, ujub, riak. Sebab apa kena tahu alamat dia? Sebab apa kena tahu sebab-sebab dia? Sebab apa? Supaya dapat kita mengetahui lah ia seorang tadi tu akan da'atil qulub, akan penyakit-penyakit hati. Habis itu. Wa kifayatan. Wa kifayatan ni atau pada kata ainan. Please. Soalan kata gini. Talabul ilmi syar'i sawa'un al-wajibu kifayatan. Atau di situ. Menuntut ilmu tu yang dipasal syarat sama adalah wajib itu dipanggil wajib kifayah. Dipanggil fardu kifayah lah. Mana contoh dia misal. Wa misalu zalikal wajibil kifayah kainun kat tafsiri wal hadisi. Seperti tafsir dan hadis. Wa tibbi dan ilmu tib. Apa dia ilmu tib? Kak ini. Apa dia ilmu tib? Ajar Rohana. Perubatan ke Ustaz? Ilmu apa? Ruqyah. Bukan ilmu ruqyah. Dia panggil ilmu perubatan. Perubatan. Tib. Doktor lah. Kalau orang tadi panggil ilmu bomo. Medical lah. Suka dah betul sungguh Kalau dia tani tu cikgu fikir ni panggil ilmu bomo. Mana ilmu bomo ni? Dia kalau orang tani ni bomo ni dia luas. Dia panggil lafaz tu umum. Bomo hospital dia panggil. Bomo kampung pun panggil juga. Kalau perempuan pun panggil bomo juga, tapi dia panggil bomo nak menjaga orang, nak membela orang, dia panggil bomo juga. Bukan dia betul bukan mamai. Bomo belaka panggil. Baik. Jadi seperti tafsir hadis nanti sebab apa tu? Li'umumi naf'ihi. Kerana nak mengumumkan manfaatnya, manfaat bagi apa tu? Dengar nak mengajar. Li'umumi naf'ihi. Kerana nak mengumumkan, nak meratakan akan manfaatnya. Naf'i ay naf'il mazkur. At-tafsir wal hadis wa tib. Rujuk dalam situ. Naf'i kalma naf'i yani naf'il mazkur minal tafsiri wal hadisi wa tibbi. Habis. Wa kasyar'i. Atau mana-mana tu? Nanti Ustaz. Wakil syar'i itu atau pada kata syar'i yang atas tu. Ilmu syarak. Nanti Ustaz tak kena. Wakil syar'i atau pada kata tafsir. Situ. Soalan kata gini. Sawa'un al-wajibu kifayatan kasyar'i. Seperti ilmu syarak. Ilmu syarak mana? Makana alatan lahu. Makana tu mubtada' muakhar. Yang asal gini wa ma kana alatan lahu kasyar'i. Dia asal kasyar'i itu khabar muqaddam. Makana tu mubtada' muakhar. Kita ni payah sikit dalam ni. Soalan kata gini. Dan bermula barang yang adalah ia barang tu jadi alat baginya bagi syarak. Kena ke tak? Dah.
Tak kena tu. Hmm. Betul lah. Dia atas pada kata tafsiri tadi. Ilmu kifayatan kasyar'i. Seperti syarak. Seperti syarak makana alatan lahu. Barang iaitu ilmu. Barang tu ilmu Ilmu yang adalah ia ilmu tu jadi alat baginya bagi syarak. Ini pun dipanggil syarak juga ni. Dia panggil perantaraan. Dia panggil perantaraan. Mana tengok? Jadi alatan tu makana. Barang yang adalah barang tu alatan. Itu bagi khabar pada kana. Tengok. Macam mana yang dia katakan ilmu itu adalah alat bagi syarak? Ni yang kita belajar ni. Kal lughati wan nahwi was sarfi. Seperti ilmu lughah. Ilmu lughah kena belajar. Ilmu lughah. Kemudian wan nahwi was sarfi, dan ilmu nahwu dan ilmu saraf. Tafrid dia fayajibu. Maka wajiblah ia makana alatan tadi tu alal kifayati, di atas fardu kifayah. Jadi ilmu alat tu pun jadi fardu kifayah juga ajaran. Kita nak mengajar ilmu nahwu saraf tu. Kat ini dia sebut kata nahwu saraf tu ilmu fardu kifayah. Ya. Sebab apa boleh kata wajib ilmu alat tadi tu di atas fardu kifayah? Sebab apa? Ila yajibu li'annal ilma syar'iyyah, kerana sesungguhnya ilmu syarak itu la yatimu illa bihi, tidak sempurnalah ia ilmu syarak tadi illa bihi, melainkan dengannya. La yatimu illa bihi, tidak sempurnalah ia ilmu syarak tu illa bihi, melainkan dengannya. Dengan apa? Makanan alatan tu. Tidak sempurnalah ia ilmu syarak melainkan dengan ilmu yang ada alat tadi tu. Satu, wa ma la yatimul wajib, dan tidak sempurnalah oleh perkara yang wajib illa bihi, melainkan bihi dengan ma tadi. Wa kana maqduran alaihi fahuwa wajib. Ni masuk kaedah dalam kawan fiqh lah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ni masuk kaedah tu. Tapi ini cuma dia panjang sikit. Padahal wa kana maqduran, padahal adalah ia ma la yatimul tadi tu maqduran alaihi. Ditekankan di atasnya, di atas seorang tadi. Itu tu fahuwa wajibun. Maka bermula ia ma la yatimul wajib tadi tu, itu jadi wajib juga. Ma tu lah. Maka fahuwa, maka bermula ia ma tu. Itu pun jadi wajib juga. Habis itu. Faidatun. Ini satu faedah. Baca sikit lagi. Nanti lepas ni kita masuk depan ni. Faidatun. Yundabu ayyakunal julusu lita'allamul ilma. Lita'allamul ilmi awalan nahari. Ni tengok, ni sunat ni. Disunatkan. Ini satu faedah. Ini ada manfaat Anjuran tengok. Faidatun. Ini hazi faidatun. Bermula ini ialah satu faedah. Apa faedah ni? Tengok. Yundabu, disunatkan. Ayyakunal julusu.
bahawasa adalah duduk apa? Li ta'allumil ilmi, kerana belajar ilmu itu pada awal siang hari. Jadi sunat kita duduk tu kerana belajar ilmu tu pada awal siang hari. Apa pada awal siang hari? Tulis itu. Yakni selepas subuh. Sebab tu kalau sunat ni, sebab tu kita belajar lepas subuh tu. Ada mana? Lepas tu dia kata awalan nahar. Awal siang hari. Bila awal siang hari? Terbit matahari tu bila? Lepas subuh lah. Itu sunat kita belajar. Nampak tak? Alhamdulillah kita dah buat dari pagi Maksudnya lepas daripada subuh tu sunat kita belajar. Sebab tu Tok Guru dulu bila habis zikir sampai 7.30 tu, pukul 8 dia start mengajar dah. Sebab nak ambil pahala sunat. Jadi sunat kita belajar tu awal pagi. Awal pagi, sebab tu saya suka nak baca pagi tu. Pahala dapat pahala sunat. Ni semua tengok. Yundabu ayyakuna al-julusu li ta'allumil ilmi awalan nahari. Disunatkan akan bahawasanya duduk apa? Dia yakun tamah. Tu ya betul Hafiz. Yakun tamah ni dia tak berhajat pada khabar. Dia kalau yakun nakisah berhajat pada khabar. Soalan kata gini, disunatkan ayyujadal julusu. Kita nampak ni, best. Disunatkan akan didapatkan duduk. Sebab apa dapatkan duduk tu? Li ta'allumil ilmi, kerana belajar ilmu itu. Sunat tu bila? Zaraf zaman. Awalan nahari. Awal siang hari. Bila awal siang hari tu tulis. Yakni selepas waktu subuh. Itu awal siang hari. Betul. Kemudian sunat apa pula? Wa yundabu syuru'u fi ta'allumihi yaumal khamisi awil lisnaini. Allahu akbar. Ni sunat ni. Ingat ni. Dan disunatkan akan masuk syuruk. Fi'il syuruk. Dan disunatkan akan masuk pada fi ta'allumihi, pada belajar ilmu tu. Sunat kita mulai syuruk tu masuk ataupun mula. Wa yundabu syuru'u, dan disunatkan akan memulai fi ta'allumihi, pada belajar ilmu itu. Bila sunat masuk tu mula-mula? Sunat mula-mula belajar tu bila? Yaumal khamisi awil isnaini, pada hari Khamis ataupun hari Isnin. Nampak ke macam mana? Sama ada hari Khamis ataupun hari Isnin. Jadi contoh gini, macam mana? Contoh kita berhenti mengajar. Saya berhenti mengajar bulan puasa ni. Lepas tu lepas hari tu saya start balik. Sunat dia kita ambil pagi. Contoh lepas subuh. Kemudian kita ambil pula sama ada hari Khamis ataupun hari Isnin. Nampak tak ajaran mana? Ibarat dia TFD lama dah tak nak duduk bercuti lama. Sunat mula pada hari Khamis dulu. Contoh, saya alhamdulillah hari Khamis. Mulai Khamis dulu. Tu sunat. Tu sunat. Nampak lagi? Tu kat ini. Esok-esok boleh amal gitulah. Dapat. InsyaAllah. Esok-esok kalau nak belajar Quran esok, anak murid esok kata saya ni, kita nak start bila ni? Ustazah, contohlah kat ini orang tanya. Kita mulai Khamis lah ataupun Isnin lah kita mula. Isnin pun boleh. Hari Khamis pun boleh. Nak start pukul apa tu? Kita start pukul 8 boleh. Tak boleh tengah hari malam, tak boleh ke? Baru kita cerita. Sunat waktu masuk mula belajar lepas subuh. Awal-awal siang hari. Sunat belajar tu pada hari Isnin ataupun hari Khamis. Mula-mula sekali nak masuk.
Kata setengah ulama, disunatkan pada hari Rabu. Ini dia buat di pondok. Ada sebuah kitab dan kitab Jawi tak silap. Sunat kita buat hari Rabu. Ada juga hari Rabu. Contoh dia start malam Selasa malam Rabu dia start dah. Dia start kira lepas maghrib tu, hari Rabu tu dah start dah mengajar. Kalau di pondok. Itu pun ada sebut dalam kitab juga. Jadi ada khilaf. Ada khilaf pun hari Rabu, Khamis dengan Isnin. 3 tu. Hari lain saya tak bisa dengar lagi lah. Hari Rabu tu kita mulai lepas maghrib. Tulis situ. Dobit situ. Kat ini. Sebab di pondok memang ada kami amalkan. Mulai belajar tu selepas waktu maghrib pada malam Rabu. Ini Selasa malam Rabu. Ada setengah-setengah pondok dia mula start pada hari Isnin. Awal pagi lah. Awal pagi. Ala kuliah tu tak ada masalah. Benda tu sunat. Dapat pahala lah. Habis itu. Kama warada fil ahadis. Seperti mana yang warid di dalam hadis-hadis. Warid tu khilaf ma alaihi al-urfu al-ana. Tengok. Seperti mana yang warid di dalam hadis. Seperti barang, seperti hadis yang warid lah. Ya hadis tu. Hadis tu fil ahadis pada setengah-setengah hadis. Tapi khilafa ma alaihi al-urfu al-ana. Menyalahi akan barang alaihi alama tu. Barang ma apa? Tulis itu. Ma waqa'a alaihi. Sebab ma tu ma mausul. Menyalahi di atas barang, di atas perkara. Ma waqa'a alaihi. Waqa'a. Berlaku. Khilaf bagi barang yang berlakulah di atasnya, di atas barang tu oleh urf al-ana sekarang ni. Apa dia? Minal ibtida'i, daripada mulanya biyaumil ahad, dengan hari Ahad. Sebab Ahad tu kan kita kata hari pertama kan. Ada setengah hitung. Sebab apa tu? Sebab apa mulai Ahad? Likaunihi awalul usbu'i. Kerana keadaan Ahad itu pada awal-awal minggu. Pada awal minggu. Awil arbi'ai. Tapi walaupun kita kata uruf gitulah. Ada yang hari Ahad. Mulai daripada hari Ahad. Ada. Itu dengan sebab Ahad tu dipanggil awal minggu. Awal minggu Atau awil arbi'ai, hari Rabu. Ni hari Rabu ni hak pondok dia buat ni. Sebab apa? Mulai Rabu ni kemah likauni yauman nuri. Kerana keadaan hari Rabu itu dikatakan hari cahaya. Pandai orang pondok dia buat hari Rabu. Lepas tu kalau orang pondok hari Rabu tu dia cukur kepala. Saya selalu cukur kepala hari Rabu. Cukur kepala hari Rabu Dulu pun dia heran juga kenapa Tok Guru duk mula malam Selasa malam Rabu kan. Rupanya hari cahaya. Ni ada sebut. Habis. Wa kana ba'du man jama'a bainal ilmi. Dan adalah setengah daripada mereka. Wa kana ba'du man jama'a bainal ilmi wal wilayati yusi bit ta'lifi yaumal isnin wal khamisi. Ni dipanggil penulisan. Kita nak karang kitab. Nak menulis kitab. Tengok. Dan adalah setengah daripada mereka, iaitu mereka tu ulama lah. Dan adalah setengah daripada mereka yang menghimpunlah ia yang mereka
bainal ilmi wal wilayati. Di antara ilmu zuhir, ilmu tu main zuhir. Wal wilayati. Yang ada sifat dia panggil ada sifat wali ni maksudnya wilayah. Apa panggil? Tu base. Ada sifat wali. Maksudnya ada sifat memerintah. Saja. Menghimpunlah di antara ilmu dan wilayah itu yusi. Khabar pada katakan. Mengwasiatlah oleh mereka itu bitaklifi, dengan mengarang kitab Yaumal Isnaini wal Khamisi, pada hari Isnin dan Khamis. Pada hari Isnin dan Khamis. Tu dia. Jadi kalau nak karang kitab esok ni, siapa-siapa lah duk karang kitab ke, ataupun nak buat PhD ke, nak buat penulisan tu, buat hari Isnin atau pada Khamis. Mula. Siapa kata lagu ni? Qalahu al-Manawi alal Jami'is Saghiri. Berkatalah akan dia. Akan apa ni? Akan ba'du man jama' baina ilmi tu. Al-Manawi oleh Imam Manawi. Oleh Imam Al-Manawi ala Jami'is Saghiri, di atas kitab Jami' Saghir, nama kitab dia. Habis situ. Habislah. Dalam tu dah habislah. Qaulu faridatun tu kita dah bahas kan? Tu. Habis. Batu tu dah. Dah. Okey dah. Kita buka balik muka surat yang tempat kita. Muka surat apa ni? Yem lah apa? Habis. 31 cetakan baru. Apa dia? Baca sikit. Mala yasa'uka ay mala budda laka min ma'rifati min iqamati mafrudatid din wa yakfi. Sambung wa yakfi fi zalika. Itu berhenti situ lah. Wa yakfi. Betul Ustaz, berhenti situ. Wayak fi. Wayafi, kita baca wayafi zalika kan? Ya. Okey. Bismillah. Jadi dah dapat lah. Jadi masalah tadi tu kita nampak lah tadi masalah ilmu fardu ain tadi dengan masalah sunat kita nak mulai apa, kita dah tahu lah hajarana kan. Alhamdulillah lah. Itu semua ada adab. Boleh cerita kat orang lain esok. Nak mula tu belajar lepas waktu subuh. Lepas tu mula-mula masuk, lepas tu pada Isnin hari Khamis. Kalau nak ada setengah hadis kata hari Rabu. Sebab apa? Sebab dia panggil hari cahaya. Tu dia. Semua ada tempat ambilan tu, bukan sahaja Habis itu. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yakfi fi zalika ma'rifatu ahkamiha az-zahirati. Dan memadalah dan mencukupilah, memadai mencukupi sama. Wa yakfi fi zalika. Ni nak cerita apa ni? Ni tengok. Apa perbahasan kita ni? Jadi perbahasan kita ni ajarana duk cerita pada perkataan Imam Ibn Abbas. Ibn Abbas sebut muka surat apa saya punya kitab muka surat 13. Saya tak tahu lah kita ajarana muka surat apa. Imam Ibn Abbas sebut itu, wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu kafaka min ilmi din. Memadalah akan dikau itu daripada ilmu agama, iaitu ilmu syariat. Jadi kemudian ulama bahas apa yang dikatakan memada akan engkau itu daripada ilmu syariat. Tak hadis Ibn Abbas tu apa?
Hadis Ibn Abbas tu pusat 29. Tak nak cerita kata ni lanjutan daripada yang dulu. Yang cerita ni wayak fi zalika ni nanti kita tahu apa. Dia Ustaz memada demikian mengetahui tu apa Ustaz? Ini lanjutan daripada permasalahan daripada perkataan Imam Ibn Abbas. Imam Ibn Abbas kata, kafaka min ilmi din an ta'rifa ma la yas'uka jahluhu. Itu perkataan Ibn Abbas. Kemudian ulama ambil bahas perkataan Ibn Abbas tu. Apa yang dia katakan? Kafaka memadai akan dikau daripada ilmu agama an ta'rifa oleh bahawasa mengetahuilah oleh engkau akan barang yang teluslah, yang mencukupilah akan dikata oleh jahilnya. Jadi ulama bahas apa maksud ayat tadi tu. Jadi ulama dah bahas sikit dah, kita dah baca sikit dah. Iaitu perkara yang menunjuk akan dikata daripada mengetahuinya perkara itu fi iqamati mafrudati din. Iaitu pada mendirikan akan segala benda yang difardukan daripada agama. Itu tafsiran yang pertama. Itu tafsiran ya. Jadi maksud Ibn Abbas kafaka min ilmi din an ta'rifa ma la yas'uka jahlu, dengan mana ma la yadulluka, perkara yang tidak menunjukkan akan dikau tu min ma'rifatihi, daripada mengenal engkau akan perkara itu pada mendirikan akan segala yang difardukan daripada agama. Jadi perkara itulah menunjuk kita kenal. Untuk kita kenal, untuk kita mendirikan segala fardu di dalam agama. Baik. Kemudian dia bahas pula. Ni lanjutan lagi. Wa yakfi fi zalika, memadailah pada demikian itu. Apa dia demikian itu? Tengok dalam kat ini. Qauluhu wa yakfi fi zalika. Tengok ajar Wana. Jumpa lagi tak dalam? Tengok dalam. Apa maksud kata memadailah pada demikian itu? Ai fi ma'rifati zalika, pada mengetahui akan demikian itu. Apa demikian itu? Ai ma la budda laka min ma'rifatihi, barang yang tak dapat tidak bagi engkau tu daripada mengenalnya. Tak dapat tidak, mesti kita kena tahu benda tu. Itu maksud kata wayak fi zalika. Itu maksud kata wayak fi zalika. Baik, itu dalam tabir lah. Wayak fi zalika ma'rifatu ahkamiha az-zahirati, oleh mengenal akan hukum-hukumnya, akan hukum mafrudat din. Dalam tu ada. Qauluhu ma'rifatu ahkamiha. Tengok dalam. Dia kata apa? Ai ahkamu mafrudatid din, iaitu hukum-hukum daripada segala perkara yang diwajibkan daripada agama. Itu yang dia katakan, kita kena tahu hukum-hukum segala perkara yang wajib dalam agama. Kita kena tahu hukum dia. Dia main nahu pula sikit. Wa idafatu ahkami. Wa idafatu ahkamin ila dhamiri. Apa? Tu nampak bis? Idafat ahkam kepada ha tu. Dipanggil idafat apa tu? Wa idafatu ahkamin ila dhamiri. Khabar. Bermula sandaran hukum ila dhamir. Dhamir ha tu. Ahkamiha tu lah. Kat ini. Itu dia panggil idafat apa? Khabar. Kainun min idafatil kulli ilal ba'di. Dia panggil idafat sandaran kul, keseluruhan kepada sebahagian. Tengok. Hukum tu semua.
Ahkam tu semua. Bila sebut hukum tu umum tak? Umum. Tapi bila dia kata ha tu rujuk pada mafrudatul din. Segala perkara yang wajib daripada agama. Itu dipanggil ba'di. Jadi mafrudatul din masuk daripada hukum. Habis itu. Walau qala. Tengok dia nak ubah ibarat. Jikalau berkatalah ia musannif ma'rifatu zahiriha. Makul qala. Jikalau berkatalah ia musannif kata apa? Berma'rifatu zahiriha. Bermula mengenal akan zahirnya. Zahir bagi hukum mafrudat tidin tu. Lakana awdahu. Tak kena. Lakana awdaha. Nescaya adalah ia ma'rifatul zahirah tu, itu awdaha terlebih nyata, terlebih jelas. Kalau dia ibarat dia gini kalau dia kata ma'rifatu zahiriyah, dia tak sebut ahkamiyah. Itu kalau sebut zahiriyah tu, itu terlebih jelas lagi. Kalau tulis ibarat macam tu. Kalau dia tulis macam tu, itu lagi elok lagi. Ni dia tik dia tik lurah. Dia tolak lurah Jadi dalam Hasyam Dumyati ni dia Ajarwana dia kata kalau penulisan tu tulis ma'rifatul zahirah itu lagi tepat. Itu lagi lebih jelas. Nampak? Macam karang esei bahasa Inggeris lah. Yang ni boleh juga tapi lebih tepat macam ni contoh. Itu dia tolak dari segi lurah lah. Habis. Wa yakfi fi zalika ma'rifatu ahkami az-zahirati. Mengenal akan hukum-hukumnya hukum bagi mafrudatud din az-zahirati yang zahir. Kita kena tahu. Tapi tengok. Wala yajibu. Wala ke fala? Tupis. Wala. Dalam wala. Dalam waw ke fala? Dalam fa. Nampak? Nampak apa ya? Nampak apa be? Nampak fala tu. Sebab dia nak tafriq tu. Kalau kata wala, nak atas mana tu? Dia nak tafriq. Bila kita kata memadailah pada mengenal hukum-hukum yang zahir tu, tafriqnya fala yajibu. Nampak tak? Bila kita kata wajib kita mengenal hukum-hukum yang zahir, maka mafhumnya mukhalafah dia fa tafriq lah. Fa tafriq mafhum mukhalafah. Tafriq mafhum mukhalafahnya kefahaman yang kita faham tu fala yajibu ma'rifatu daqaiqiha. Tak wajib kita mengenal akan benda yang halus-halus. Nampak lagi bis? Pak. Nampak molek fa tu bis. Dalam tu ada dah. Tafri'un ala mafhum. Fala yajibu ay tafri'un. Dalam tu ajarana. Tafri'un ala mafhum, ini ala mafhumi mukhalafah. Ala mafhum di atas kefahaman yang mukhalafah. Sebab apa? Sebab dia kata wajib kita kena kenal benda hukum yang zahir. Bila kita faham di situ, bila benda zahir, maksudnya benda yang tak zahir kita tak wajib tahu. Itu maksud dia. Tengok. Fala yajibu ma'rifatu daqaiqiha. Dan maka tidak wajiblah oleh mengenal akan dakik bagi mafrudatid din. Tak wajib kita mengetahui akan perkara-perkara secara halus
daripada pekerjaan yang wajib dalam agama. Contoh gini Ajarana. Kita maklum, benda yang wajib bagi kita sembahyang 5 waktu. Itu benda zahir. Tak wajib kita mengetahui kenapa 5 waktu, kenapa tak 6 waktu, kenapa tak 2 waktu je. Tu contoh. Tak wajib kita tahu dah benda tu. Tak wajib tahu kata benda zahir tu kata apa? Sembahyang 5 waktu. Dah cukup. Tiba-tiba kita kena kenapa tak sembahyang tu ada 10 waktu ke? Kenapa sembahyang subuh tu tak 3 rakaat, 4 rakaat? Tu tak wajib tahu dah. Itu tak Terima wajib. seadanya. Ha? Terima seadanya. Maksudnya tak wajib kita mengetahui secara terperinci. Dakik. Dakik ni benda halusi. Benda yang dalam-dalam. Tak wajib tahu. Tu dakik. Tak wajib kita mengetahui secara mendalam. Tu dia. Habis. Fazahiratu. Ni. Ni Zuhair. Tafrek. Fazahiratu tu tafrek pada kata yakfi. Maka bermula zahir itu. Apa zahir itu? Dalam tu ada tulis. Tu tengok. Nahu. Tengoklah nampak Ajarana dia main nahu. Sebab tu kita kata Ajarana nahu ni penting sungguh. Tengok ulama dia main dia cerita pasal bab nahu dalam tu. Cuba tengok ni jumpa dah. Ini yin tak ada ni. Ustaz Nuzul tak ada sayang ni. Lepas tu kitab ni nampak basic dia tapi tengok dalam cuba. Kita baca dalam Kita tengok dalam tu page. Ni faedah besar ni page. Tengok qauluhu faz-zahiratu. Tengok ni. Ai fal ahkamuz zahiratu. Jadi fa tu dipanggil fa zahiratu ini fal ahkamuz zahiratu. Yang ni bermula hukum-hukum zahir. Tak apalah situ. Baik dia nak bahas. Fa tu nama fa apa tu dia. Dia nak bahas nama apa fa apa. Wa hazil fa'u. Maka bermula ini fa. Fa ni nama apa ni? Bukan fa tafrek tadi Fa fasihah ni tengok. Wa hazil fa'u. Maka bermula ini fa. Hiya fa tu al-musammatu. Dinamakan akan dia akan ini fa ni indal bayaniyina. Di sisi ulama bayan. Indal bayaniyina dipanggil di sisi ulama bayan. Tengok dalam tu kat ini. Nama apa ni? Fa tu. Nama dia bil fasihati. Dia panggil fa fasihah. Jarona minta Buyin. Fa fasihah tu apa dia? Ni dah jumpa dah ni. Esok muzakarah dengan Buyin dah tahu dah. Ustaz Mat tadi ada ngajar fa fasihah tu. Fa fasihah tu nama dia ulama bayan, ilmu balaghah, ulama balaghah. Dia kata fa tu panggil fa fasihah. Sebab apa? Kenapa nak panggil fa fasihah? Li'annaha ilat. Ilat pada kata tasmiyah. Sebab apa dinamakan? Soalan kata gini. Wa innama hazil fa'u al-musammatu indal bayanina bil fasihah. Sebab apa? Li'annaha. Sebab apa ulama bayan mempernamakan fa itu fa fasihah? Li'annaha. Kerana sesungguhnya fa fasihah tu afsahat an syartin muqaddarin waqa'at fi jawabihi. Allah Akbar. Dapat dia bagi takrif. Kerana sesungguhnya fa fasihah tu afsahat. Nak memfasihkan. Nak menguraikan. Afsahat tu nak
Afsah tu sah, maksudnya nak lebih mentafsirkan. Itu panggil fasihah. Fasih tak? Fasih. Nak menerangkan. Tu. Li'anna afsahat. Nak menyatakan ia fasihah tu an syarti muqaddarin. Daripada syarat yang ditakdirkan. Nak menyatakan, nak menerangkan ia fasihah tu an syarti muqaddarin. Daripada syarat yang ditakdirkan. Lagi pula waqa'at. Lagi pula khabar yang kedua. Lagi pula fasihah itu khabar kedua Hafiz, khabar pada kata begini. Khabar kedua pada kata annaha. Khabar pertama tadi afsahat. Ini waqa'at ni khabar yang kedua. Lagi pula fasihah itu waqa'at fi jawabihi. Jatuhlah ia fasihah itu pada jawabnya. Jawab bagi jawab bagi syarat yang ditakdirkan. Mana dia jawab yang ditakdirkan tu? Ni. Nampak mana? Ni yang saya selalu takdir ni. Saya buat andaian ni tengok. Iza aradata bayana kulli minal ahkami zahirati wa ghairiha fazahiratu. Allahu Akbar. Tengok ni. Ini malam ni sayanglah. Yen tak ada Ustaz Nuzul, tak ada. Sayang Sebab ni memang kita nak bahas ni. Nak jumpa dah ni. Lepas tu cakap kita mengaji ni, dia mesti ada dalam, walaupun kata Ustaz ambil mana Ustaz duk takdir fasihah ni. Ada dalam kitab. Ni kita belajar kitab fiqh ni, bukan kitab nahwu ni. Tapi ulama bahas juga nahwu tu. Nak cerita kata, nahwu tu penting. Al-kalamu bila nahwin ka'tu'ami bila mil'in. Kalam yang tak ada nahwu seperti makanan yang tak ada garam. Walaupun kitab fiqh pun, dia kena ada nahwu dia. Nampak ke macam mana? Ya, Ustaz. Sampai situ. Esok beritahu Hajar Rana. Dia kata, esok fasihah apa dia? Ni dah boleh dapat terang. Tengok ni. Iza aradta. Ni nak takdir ni. Dalam tu apabila mengendakilah oleh engkau. Iza aradta. Bayana. Akan menyatakan. Kullin minal ahkami zahirati. Menyatakan daripada tiap-tiap daripada hukum yang zahir. Wa ghairiha wa ghairi zahirati. Dan daripada yang lain daripada zahir itu. Fazahiratu. Maka bermula zahir itu. Nampak tak? Tengok tak kat luar tu dia kata fazahiratu. Nak sampai kat fazahiratu tu ajaran nak. Dia ada senggang lagi, banyak lagi benda yang dia hadaf, dibuang. Apa dia ni? Dia panggil fasihah. Pada kata zahirah tu panggil fasihah. Habis tu. Tengok kitab. Fazahiratu nahu khabar. Maka bermula hukum-hukum yang zahir itu nahu ialah seumpama perkataan kau. Nahu kaulika. Tambah sikit. Habis. Ta'allumi kalimatai syahadati. Hukum-hukum zahir itu seperti belajar oleh 2 kalimah syahadah. Itu kena belajar. Tu wajib belajar. Dulu kita kecil-kecil dululah. Ni sekarang ni tak cerita dah. Dah cerita benda wajib. Dalam tu ada. Qauluhu dalam tu. Dia kata I min kulli ma I min kulli ma yajibu lillahi ta'ala
wa li rusulihi wa ma yastahilu alaihim. Jadi belajar dua kalimah syahadah tadi daripada tiap-tiap perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Min kulli ma yajibu, daripada perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, wali rusuli, dan rasul-rasulnya, Rasul Allah. Wa ma yastahilu alaihim, dan perkara yang mustahil di atas mereka itu Allah Ta'ala dan Rasul. Wa yajuzu, ini alaihim. Wa ma wurida bi asyar'u minal ma'adi, dan barang wa ma yajuzu, dan barang yang harus, dan perkara yang harus alaihim, di atas mereka itu. Wa ma wurida bi asyar'u, dan perkara hukum yang warid daripada dengannya, dengan hukum tadi oleh syarak. Apa dia ma wurida bi asyar'u tu? Minal ma'adi wal hisabi. Barang yang warid dengan barang tadi dan syarak, apa dia barang tu? Bayan. Minal ma'adi, daripada tempat kembali. Ma'ad, yaumul ma'ad, akhirat lah. Wal hisabi wa ghairi zalika. Apa dia ghairi zalika? Dan selain demikian itu. Ini nak tafsir min tu bayan pada kata ghairi. Apa dia ghairi zalika? Min kulli ma yajibu ala mukallafi i'tiqaduhu. Daripada tiap-tiap perkara yang wajiblah di atas mukallaf itu, wajib apa? Yajibu tu i'tiqadu, oleh i'tiqadnya, i'tiqad bagi barang. Wajib kita i'tiqad. Habis itu. Nahu ta'allumi kalimati syahadati wa fahmi. Waw tu kita pakai wa fahma, boleh ya? Tu habis. Kita panggil waw ma'iyah. Waw ma'iyah Wa fahma ma'nahuma, serta memahami. Nampak tak? Wa fahma, waw tu waw ma'iyah. Waw ma'iyah ni dipanggil Allah Samad dalam, dia panggil apa ayat? Kalau dalam nasab tu apa? Habis? Isi apa habis? Allah Samad lupa dah. Maf'ul apa dia panggil? Maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu. Nampak habis? Maf'ul ma'ahu dia masuk pada isim. Lepas tu kita kata wa fahma ma'nahuma. Jadi belajar dua kalimah syahadah serta. So, apa cakap serta? Sebab waw tu panggil waw ma'iyah. Dia panggil maf'ulun ma'ahu. Nanti akan datang jawapan, jangan takut kita belajar dalam ilmu nahwu nanti. Apa dia ustaz kata maf'ul ma'ahu tu? Tak apa, nanti kita belajar. Maf'ul li ajli, maf'ul ma'ahu. Banyak Maf'ul apa lagi? Macam-macam lah. Maf'ul bih, maf'ul mutlak. Macam-macam. Serta memahami akan makna kedua kalimat syahadah. Kena faham juga. Bukan sekadar kita menghafal jarwana, tapi serta juga kita memahami akan makna dua kalimat syahadah. Tengok bawah sikit. Bawah sikit dalam tu qaulu kalimati syahadah. Bi ay ya'rifa syurutaha wa yasittatun jama'aha ba'du fi qawli. Syair tu. Jangan bahasa mengetahui lah. Qaulu kalimati syahadah. Jumpa lagi tak? Ajarana. Bawah sikit. Qauluhu kalimati syahadah.
Bukan qaulu ta'lamu kalimat syahadah, bukan tu Itu atas sikit, bawah sikit. Yang ada bawahnya ada syair tu, Ya, syurutul betul. Islam tu. Ha. Tengok. Berkata oleh dua kalimat syahadah. Kata musannif kalimat syahadah. Apa dia kata musannif? Bi ay ya'rifa syurutaha. Dengan bahasa mengetahuilah, mengenallah ia seorang tadi akan syarat-syaratnya, syarat-syarat kalimah syahadah. Ni ada syarat dia. Apa dia syarat dia? Wahia, dan bermula ia syurutuha tu. Syarat-syarat bagi kalimah syahadah tu. Sitatun, ada 6 syarat dia. 6 mana? Sifat. Jama'aha, yang menghimpunlah akan sitatun tu oleh ba'duhum, oleh setengah daripada mereka itu ulama. Fi qauli, pada perkataan syair. Syurutul islami bilastibahin aqlun bulughun adamul ikrahi wa nutqu bisyahadataini wal wila wasadisu tartibi fa'lan wa'mala. Itu dia. Bahar bagi barojas. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Syurutul ismi bila. Syurutul Islam. Bermula syarat-syarat Islam. Ini syurutu sihhatil Islam. Bermula syarat-syarat bagi sah Islam itu bila istibahin, dengan ketiadaan kesamaran. Kalau orang tani panggil dengan ketiadaan kesamaburan. Semabur. Dengan ketiadaan kesamaran. Itu dia kata dia, ada mana dia? Yang pertama akal, aklun. Nak kalimah syahadah tu aklun. Bulughun balik. Adamul ikrahi, ketiadaan paksa. Kalau paksa tak boleh. Mengucap kau syahadah, kita paksa dia tak boleh. Kita masuk mengucap orang kafir tu masuk kalimah syahadah tak boleh. Paksa dia tak boleh. Syarat dia mestilah berakal, balik, kemudian ketiadaan paksaan. Nampak lagi Jolana, kalau ada kawan ke Islam di waktu kerja dulu, dia kata aku nak masuk Islam. Syarat pertama lepas dah berakal. Yang kedua balik, lepas dah. Yang ketiga ketiadaan paksa. Ada apa? Kau nak Islam, aku paksa kau, masuk juga. Kita beritahu kawan kerja kita, suruh masuk. Itu tak sah. Nak kalimah syahadah tu tak sah. Keempat, wan nutqu bisyahadataini, bertutur dengan dua kalimah syahadah. Syarat itu wan nutqu bisyahadataini. Itu bertutur dengan dua syahadah. 4 dah. Yang kelima wal wila'u, berturut-turut. Asal wal wila ni mana? Wal wila'u. Dia hazah ke hamzah sebab dia syair kan? Darurat syair. Yang ni berturut-turut mualat. Jangan putus mualat. Contoh gini. Asyhadu alla ilaha illallah. Nanti Zat nak pergi makan jap. Kawan kita lah. Nanti Zat pergi makan Zat. Nanti Zat aku nak pergi duduk sembang kita. Nanti Zat rasa tak sedap badan lah. Itu tak berturut. Dia nak berturut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah. Ada apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Contoh kali ni dia kerja dulu banyak kawan dia Cina. Kawan dia banyak Cina. Aduh, dia tiba dia dah mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Tiba-tiba kawan dia, ayo, laparlah perut ni. Lepas tu kali ni dia cakap, sambung. Dia sambung tu tak jadi. Sebab apa? Sebab dia panggil putus mualat.
tak berturut-turut. Ayo lain kalilah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba dia kata, ayo lain kalilah. Cepat. Kita paksa dia. Tak jadi juga. Kena ingat kat ini dia kawan ramai orang Cina. Itu syarat kelima. Nak mengucapkan kalimah syahadah. Yang keenam, wasadid at-tertib. Tertib. Apa susunan pada awal. Mula akal balik. Tak paksa. Bertutur syahadah. Lepas tu yang kelima tu berturut-turut. Itu tertib lah. Macam kita lah semayang. Rukun semayang yang ketiga lah apa? Tertib. Itu dia. Habis. Fa'lam wa'mala. Fa'lam. Hendak yakinlah oleh engkau. Wa'mala. Hendak beramallah oleh engkau. Wa'mala tu, Hafiz. Alif pada wa'mala tu dipanggil alif itlaq. Dalam bahasa syair dipanggil pelepas suara. Alif ma'rud Habis itu. Dalam tu sikit ada. Wazada ba'du sabi'an. Menambahlah oleh setengah mereka tu ulama akan syarat yang ketujuh. Syarat ketujuh. Ajar mana? Wa huwa alla ya'tiya bima yunafi asyhadataini 'inda nutqi bihima. Kasujudi lisalamin. Tengok. Tapi ni syarat yang ketujuh ni dia ada khilaf lah. 6 tu penting lah. Syarat yang ketujuh ni wahwa alla ya'tiya, bahawa tidak mendatanglah ia seorang dengan barang yang menafikan akan syahadah, dua syahadah tadi, ain dan nutqi. Bihima abi syahadatain. Dia tidak mendatangkan dengan perkara yang menafikan dua syahadah di sisi bercakap. Contohnya lah, kas sujud ni. Contoh gini. Dia sujud lisan amin kerana berhala. Dia sujud dia sujud nak zalik lah. Dia sujud depan berhala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu tak sah. Dia mengucap ajaran tapi dia mengucap tu dia mendatangkan. Jadi ni kaf tu Hafiz. Kaf tu dipanggil contoh pada kata manfi. Bukan contoh pada kata nafi. Kalau contoh pada nafi, tidak mendatangkan perkara yang menafikan dua syahadah di sisi bertutur dengan dua syahadah. Macam mana contohnya? Ini contoh kas sujud ini. Ini contoh nak menafikan dua syahadah. Nampak habis? Kaf ni, dia nak contoh. Dia bukan contoh layati tau. Kalau kita contoh layati, soalan kata tidak mendatangkan, tapi ada sujud ni, bukan itu. Contoh pada manfi, iaitu yakti tu. Kalau nafi, lam tu, lah. Itu contoh nafi. Kaf ni dia panggil contoh pada kata manfi, iaitu yakti. Nampak lagi, tengok. Macam mana yang dia katakan mendatangkan perkara yang menafikan dua syahadah ketika bertutur. Ketika bertutur dengan dua syahadah tadi. Seperti sujud lisan amin kerana berhala. Dia sujud depan berhala. Ajar mana? Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tak sah. Walaupun dia mengucap tapi dia mendatangkan, dia sujud depan berhala. Itu tak boleh. Tu dia. Habis. Wa kharaja bisyuruti. Ada lagi sedap dalam ni, pembahasan dalam ni. Ni akidah ni okey ajaran Dia kitab ni dia ada tauhid sikit, lepas tu fiqh ada tasawuf sikit belakang. Tapi fiqh lah banyak dalam ni. Dia Imam Romli Tapi dia pembahasan dalam tu kita dapat manfaat banyak. Wa kharaja bisyuruti, dan keluarlah dengan syarat-syarat al-mazkuratu yang tersebut itu
Keluar apa? Addaduha fa'il. Oleh perkara yang berlawanan daripada syarat-syarat yang tersebut. Macam apa yang perkara berlainan tu? Tafriq pada kata kharaja. Dia panggil tafriq mafhum mukhalafah. Habis. Sedap tak ni. Kalau ada nahu ni memang sedap baca ni. Ye tak ada malam ni. Aduh. Kalau ada ye ni dia seronok ni nampak je ni. Faman ittasafa bi syai'in minha. Barang siapa yang bersifatlah ia mantu dengan sesuatu daripadanya. Daripadanya dari ini minha ai min audadiha. Daripada perkara yang berlawanan tadi. Kalau dia bersifat dengan daripada perkara yang berlawanan, apa dia ajar mana? Tak balik, tak berakal. Dia tak bertutur dengan syahadah. Kemudian mendatangkan menafikan dua syahadah dengan sujud tadi tu. Maka apabila seorang itu bersifat dengan sesuatu itu minha ai min adadiha, daripada lawanan syarat-syarat tadi tu, lam yasihha, boleh baca dua please. Lam yasihha, lam yasihi. La yasihu tak boleh baca. Ni dalam ilmu saraf. Dalam kitab Matan Maksud ada sebut. Lam yasihha, lam yasihi, boleh baca dua. Tidak salah oleh Islamnya. Illa melainkan nak kata Islam dia sah tu illa fil ikrahi lil harbiyyi wal murtaddi. Oh, tu boleh. Melainkan pada memaksa akan kafir harbi dan murtad. Orang murtad. Orang kafir harbi dan murtad, kalau dia berlawanan dengan syarat-syarat tadi, kafir harbi kafir harbi kalau dia berlawanan dengan syarat tadi apa? Contoh dia tu tak ada akal, budak. Dia tak balik lagi. Budak tapi kafir harbi. Budak. Kita paksa dia masuk Islam. Sah. Ataupun murtad. Orang murtad. Dia berlawanan dengan syarat tadi. Kita paksa dia. Melainkan pada memaksa akan harbi dan murtad, itu boleh sah. Tengok. Fa yasihu islamuhuma. Dan sahlah oleh Islam kedua-duanya harbi dan murtad. Orang murtad boleh paksa sebab dia asal Islam. Ajarannya. Walaupun syarat tadi tak cukup, tapi dia murtad, kita boleh paksa dia. Tu dia. Walaupun bersertanya. Walau ma'hu kama fi khata fi alamati. Apa khata? Ya, betul. Khatib Syarbini ya? Khatib Syarbini. Alamat ni data matan Syekh Khatib Syarbini Betul ni? Matan tu tak tahu. Nanti tak tulis. Betul confirm Khatib Syekh Syarbini nak tulis ni. Khatib Syarbini ya. Khatib Syarbini Khatib Syarbini. Ke alamatan matan sitin juga. Khatib Syarbini punya syarahan ke? Syarah dia kot. Kot lah. Tak silap macam tu. Ada tak syarah dia? Rasanya ada tak? Sedap perbahasannya. Nampak tu, kita nampak orang tu. Habis. Kemudian kata, panjang lagi ni. Kita duduk bahas dalam ni. Duduk bahas dalam sedap aja dalam ni. Aduh. Sebab dulu ngaji dalam tak baca banyak habis. Dulu ngaji baca tepi habis. Tapi dalam beli kitab Asyah tu baca juga dalam tu, makna kita dah nampak tu 80% baca dalam tu. Ingat baca sikit dulu duk janji dengan Ustaz Hafiz. Baca dalam sikit-sikit lah. Ni nampak pembahasan, nampak manfaat banyak ni.
Sebab dalam payah nak baca ibarat dia payah. Tapi bila kita ada nahu kuat tu boleh baca dalam tu. InsyaAllah lah. Alhamdulillah. Tak apalah. Kita sambung lagi ajaran lah. Boleh berhenti ni sikit Boleh. Banyak Pak. Nanti tersambung ni Hafiz. Fazahiratu nahu. Berhenti setakat tu. Fazahiratu nahu ta'allumi kalimatai syahadah. Berhenti stesen itu. Berhenti tu. Tolong tanda itu Habib Okey. Fazahiratu dia punya syarah tepi tu. Fazahiratu nahu ta'allumi kalimatai syahadah. Nanti tersambung fazahiratu tu nanti. Baca balik. Sebab dalam dia ada sedap juga. Sebab etikot ni penting kan, Bak. Ialah orang kafir ni kadang-kadang kalau orang tanya esok masalah, orang kafir tu kalau orang kafir Arabi boleh tak kita nak paksa suruh masuk? Orang murtad boleh? Selain dua-dua tu tak boleh. Nampak tak? Wallahualam. Tengok kita atau ni. Kitab ni nampak ni kecil je tapi dalamnya tu sedap dengan perbahasannya. Dia Dumyati, Syekh Dumyati ni yang Abdul Karim Matori Abdul Karim Matori ni orang Dumyat. Dia boleh jadi hebat dia dulu. Orang Mesir Ada orang Mesir. Orang Mesir ni kalau Asyah ni memang duduk kat dia. Syekh Syabini, Imam Romli, Ibn Hajar, dia saja tu. Tufah apa semua tu apa Nihayah. Ni kena semua imam Mesir tu memang power lah dia punya perbahasan dia. Tapi susah lah nak baca. Kalau kita tak ada ilmu alat tu susah nak baca lah. Nak rujuk domain mana kan. Bismillah. Baik, muka siapa Habib? Muka surat 6 baris ke-5. Maka jika tiada meniat. Muka surat 6 baris ke-5. Jumpa lagi. Kitab pedoman solat Jumaat. Kitab pedoman solat Jumaat. Jumpa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid darain amin ya rabbal alamin. Maka jika tiada meniat ia seorang. Ni masalah apa ni? Ni. Jadi kita dah bicara masalah apa ni? Jadi kita dah masuk dah syarat-syarat sah untuk mengikut imam. Jadi syarat-syarat sah mengikut makmum. Syarat-syarat sah mengikut imam. Jadi kita nak syarat yang pertama dulu, dia semua syarat ada 12. Pertamanya niat mengikut imam. Yang ni niat mengikut imam ni niat mengikut makmum, yang ni mengikut makmum akan imam. Bila sebut kata syarat sah kedua, yang ni mengikutlah oleh makmum akan imam. Dalam bab sembahyang jemaah ni ada 12 syarat. Kalau dalam kitab Bajuri dan kitab Iqna, dia sebut ada 7 lah. Tapi dia sebenarnya 12 tu pun dia masuk dalam 7 juga. Cuma dia separate kan. Jadi 12. Kalau dalam kitab Syekh Khatib Syarbini, Iqna saya dah belajar dulu, nak tengok kitab tu. Tak silap ada 8 masalah, 7 masalah gitulah. Tak sampai 12 pun. Tapi dia jadi banyak tu sebab dia pecah. Dia separate kan Baik habis. Ini masalah syarat-syarat lagi. Baik, kita tengok. Kata dia, ni masalah kalau tak niat jadi imam lagu mana? Maka jika tiada meniat ia imam. Ia tu kembali pada imam Maka jika tiada meniat ia seorang akan jadi imam. Dia jadi imam. Dia nak jadi imam tapi dia tak niat jadi imam. Seorang tu tak niat jadi imam.
Jawab iza. Jawab jika hasil bagi makmum fadilat tiada imam. Apa dia? Apa maksud dia? Jadi hasil bagi makmum tu ada fadilat, yani fadilat jemaah. Tulis itu. Tiada imam, yani imam tidak dapat fadilat jemaah. Sembahyang tetap sah. Ini melainkan selain daripada sembahyang Jumaat. Nampak kita dah bahas dulu Kalau sembahyang Jumaat, wajib kena niat mengikut imam. Wajib kena niat jadi imam. Adapun imam, kalau dia tak niat jadi imam, pada masalah sembahyang solat fardu, selain pada, kalau sembahyang Jumaat tak boleh, kena niat jadi imam. Kalau sembahyang fardu, kalau imam tak niat, kalau seorang tu tak niat jadi imam, maka dia tidak mendapat fadilat jemaah. Adapun makmum dapat ke tak? Dia kata makmum dapat. Tu dia masalah dia. Nampak? Tu. Habis dah masalah tu. Lagi pula. Dan jika meniat imam akan jadi imam. Ini masalah apa pula? Ustaz, dia mula tak niat jadi imam. Tapi tengah-tengah sembahyang tu niat jadi imam. Lagu mana? Masalah. Nampak apa yang kita taswir masalah dulu. Kita beri gambaran dulu. Tengok. Nampak? Esok nak baca kat kita kat masjid ni, Bis. Masjid buka dah. Masjid buka dah. Buka dah. Boleh ngajar? Boleh ada, boleh. Ni sebulan sekali. Masjid ngajar sebulan sekali. Hari ni tiap minggu. Dah lagi boleh ngajar dah awal ni. Tengok. Habis masalah tadi. Dan jika meniat imam. Jadi kena ingat tiada imam tadi, apa maksud tadi imam? Kena dobel situ habis. Tadi. Hasil bagi makmum fadilat, yakni hasil bagi makmum tadi fadilat jemaah. Tengok kalam dia. Tiada imam. Apa maksud tiada imam? Tulis. Yakni tiada hasil fadilat jemaah bagi imam. Dobel situ. Tiada imam, yakni tiada hasil fadilat jemaah bagi imam. Tu dia. Tengok cakap dia ringkas-ringkas dia. Kalau tak ada orang tak faham bahasa Jawi kita je payah ni. Hasil bagi makmum fadilat tiada imam. Apa ni tadi imam? Imam tak ada ke? Bukan imam tak ada, imam ada. Tapi imam tu tak dapat fadilat jemaah. Tu je cerita. Habis. Dan jika meniat imam akan jadi imam. Bila tu? Di tengah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang ni dia niat jadi imam. Lagu mana? Dapat tak fadilat jemaah dia? Tengok. Nescaya. Jawab jika Dan ada nescaya tu situ. Yes. Nescaya dapat fadilat bagi imam. Dapat tu ketika itulah. Ketika dia niat jadi imam tu, masa tu dapat 8 pace. Tapi sebelum tu dia tak dapat pace. Nampak tak? Waktu dia niat jadi imam tu, waktu tengah-tengah sembahyang tu baru dia dapat masa tu. Adapun sebelum tu dia tak dapat fadilat jemaah. Sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Ini bagi selain daripada sembahyang Jumaat. Cerita sembahyang Jumaat ni alhamdulillah. Esok boleh sembahyang Jumaat saya, alhamdulillah. Masjid Selangor dah buka 300 orang. Itu pun kena berebut kat esok saya ni. Tak tahu dapat tak dapat lagi, tapi dengan 300 orang ni boleh. Masjid Zakaria. Habis. Bersalahan makmum. Ni makmum pula ni. Apa maksud bersalahan makmum? Kalau bahasa Arab habis. Wa zalikal imam mutalabbisun bi khilafi. Sebab ada bersalahan. Jadi bermula demikian itu imam bersalahan bersepakat layan dengan bersalahan makmum. Asal gitu. Tapi kalau bahasa Arab saya boleh takdir kali lah. Saya kata wa zalikal imam mutalabbisun bi khilafi. Tapi dia bahasa Melayu, tapi saya nak erok jadi saya erok ke bahasa Arab ni.
Soalan kata bersalah makmum yang ni bermula demikian itu imam bersalahan dengan makmum. Tulis itu. Nanti orang ingat bersalah makmum. Apa bersalah makmum Ustaz? Yang tadi habis lah. Ketika itulah tu dah habis dah. Non stop. Non stop lah. Stop. Full stop. Bersalahan makmum. Apa bersalahan makmum? Yang ni bermula demikian itu imam. Bersepakailah dengan menyalahi akan makmum. Dengan bersalahan akan makmum. Jadi makmum tak sama dengan imam. Apa dia? Jika meniat ia makmum akan mengikut imam. Meniat makmum akan mengikut imam. Bila tu? Mengikut tu di tengah semayang. Tiada dapat fadilat. Allah tak dapat fadilat dah. Ingat masalah ni. Masalah makmum kalau dia niat di tengah-tengah semayang, niat jadi makmum, dia kata tak dapat fadilat. Ini fadilat berjemaah. Semayang sah ke tak? Sah. Semayang sah. Fadilat jemaah tak dapat. Habis tu hukum apa dia? Hukum dia? Ni. Bahkan dia panggil idrok intikali. Kalau bahasa Arab panggil bal. Bal idrok intikali. Dia nak tukar, dia nak cerita pasal kata hukum tu berlainan. Bahkan makruh keduanya. Allah makruh. Bahkan makruh. Full stop itu. Bahkan makruh. Ini bahkan hukumnya makruh. Tulis itu. Bahkan hukumnya makruh. Tulis apa maksud makruh? Tulis itu. Dobek tepi habis. Yakni tulis di tepi ya, ajarana. Yakni makruh meniat akan mengikut imam di tengah semayang. Yakni makruh meniat akan mengikut imam di tengah semayang. Habis itu. Itu makruh bagi makmum. Habis itu. Keduanya, ini kedua daripada 12 syarat. Wallahu a'lam. Dah sampai stesen dia. Habis. Keduanya. Jangan baca terus, Bis. Bahkan makruh keduanya. Bukan keduanya. Kedua dia syarat lain lah. Terlepas tadi. Habis. Nanti sama ulang minggu depan keduanya. Dah sampai stesen Jarwana. Boleh berhenti. Dah ngantuk dah semua. Wallahu a'lam. Faham ya? Bis. InsyaAllah. Boleh. Ini malam ni dia kita bagi faham kita bagi dalam sikit lah. Tak apalah orang lain tak ada, tak apa. Yang ada kita ni kita main semua. Kita bahas dakik baca sikit-sikit tak apa dah. Nanti dapat manfaat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa marzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dia mengaji tengah malam ni